nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada malaysiagazette.com 8 Disember 2023. Tajuk berita, 5 MP PN sokong PM, tiada unsur rasuah, kata Azalina Osman Said. Daripada Malaysia Gazette, berita penuh. Kuala Lumpur, tindakan 5 ahli parlimen dari Perikatan Nasional PN yang menyatakan sokongan mereka kepada Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim pada baru-baru ini tidak dianggap mempunyai kaitan dengan unsur rasuah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berpandangan perbuatan itu hanya boleh dianggap rasuah sekiranya individu yang disokong belum menjadi Perdana Menteri. Katanya, tetapi kalau dah jadi Perdana Menteri dengan sokongan 149, lagi 5 itu untuk apa? Katanya dalam episod Sulung Suara Anak Madani yang telah disiarkan menerusi siaran YouTube pada malam tadi. Program Temu Bual yang telah dikendalikan oleh Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri itu, iaitu Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin, itu turut disertai oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Di antara 5 ahli parlimen terbabit adalah kesemuanya dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, iaitu pertama Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dari Kuala Kangsar, Datuk Suhaili Abdul Rahman dari Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim dari Gua Musang, Zahari Kecik dari Jeli dan Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal dari Bukit Gantang. Azalina yang juga adalah Ketua Penerangan UMNO memberitahu 5 ahli parlimen berkenaan menyatakan bahawa mereka ingin menyokong dasar-dasar yang membawa kepada perpaduan dan pembangunan. Jelasnya, tetapi tertakluk kepada parti mereka untuk mengambil tindakan, jelas Azalina Osman Said. Sementara itu, beliau mengakui undang-undang di negara ini agak ketinggalan zaman untuk menangani isu-isu perundangan yang melibatkan penggunaan teknologi maklumat dan juga komunikasi atau ICT yang semakin canggih. Azalina memberitahu semakan semula perlu dilakukan terhadap undang-undang negara. Namun proses itu akan mengambil masa yang agak lama. Katanya cara yang terbaik adalah dengan melakukan kawalan kendiri. Jelasnya lagi, menurut beliau, setiap pengguna seharusnya bertanggungjawab untuk menyemak kesahihan maklumat yang diterima dan bukan menularkan perkara yang mungkin palsu. Berita daripada Malaysia Gazette bertarikh 8 Disember 2023 bertajuk 5 MPPN sokong PM tiada unsur rasuah, kata Azalina Osman Said. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terkini menggemparkan seluruh dunia. Daripada bharian.com.my, Vietnam digegarkan skandal rasuah perbankan 57.9 bilion terbesar di Asia Tenggara. Berita penuh. Saigon, Vietnam berdepan skandal perbankan terbesar susulan daripada penahanan pemaju hartanah Truong Mei Lan baru-baru ini
yang didakwa telah menggelapkan kira-kira 304 triliun dong atau kira-kira 12.4 bilion US dollar bersamaan dengan kira-kira 57.9 bilion ringgit Malaysia. Pada 17 November yang lalu, Kementerian Keselamatan Awam Vietnam mendakwa Truong, 79 tahun, yang juga adalah pengerusi Van Tint Pet Group kerana menyeleweng dana Saigon Commercial Bank SCB. Dia adalah pemegang kepentingan majoriti di institusi kewangan itu. Selama beberapa tahun, Truong didakwa telah mengendalikan lebih 1,000 anak syarikat dan syarikat pesisir domestik dan asing dan memperolehi lebih AS 43 bilion atau 200.7 bilion ringgit Malaysia pinjaman daripada SCB. Memetik laporan portal berita NetShark, kira-kira 1/3 daripada jumlah berkenaan didakwa diselewengkan melalui kewujudan syarikat hantu oleh Truong, keluarga dan sekutunya. Skandal itu sekaligus mendedahkan kelemahan dalam sistem perbankan Vietnam, gesaan daripada amalan profesional yang lebih baik, peraturan yang lebih ketat dan mekanisme pemeriksaan yang dipertingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan kuasa. Parti Komunis Vietnam yang memerintah sebelum ini menjalankan kempen anti-rasuah sejak 2016 yang mengakibatkan penyingkiran pegawai tertinggi. Dalam skandal terbaru itu, Kementerian Keselamatan Awam sudah mengesyorkan pendakwaan terhadap 85 individu termasuklah pegawai kerajaan dan rakan sekutu kumpulan Van Tint Pet dan SCB. Jawatan Kuasa Hal Ehwal Dalam Negeri Parti Komunis turut meminta siasatan terhadap 23 pegawai negeri termasuk 12 individu daripada Bank Negara Vietnam. Sementara itu, Setiausaha Agung Parti Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong turut menggesa pihak berkuasa untuk mempercepat dan meningkatkan lagi usaha pencegahan rasuah. Katanya, kami tidak akan berhenti di sini tetapi ia akan berterusan untuk jangka panjang, katanya. Usaha anti rasuah di negara itu sebelum ini juga dikritik menjadi alat untuk mengekalkan kekuasaan parti dalam politik Vietnam. Terdapat gesaan lebih banyak pendedahan skandal dan penahanan besar akan berlaku termasuk terhadap bekas ketua parti Ho Chi Minh City Ly Tat Hai yang dilihat oleh penduduk Vietnam sebagai simbol rasuah. Bagaimanapun, terdapat kebimbangan proses anti rasuah mungkin menjejaskan kestabilan ekonomi kerana pegawai kerajaan tempatan dan penjawat awam menjadi teragak-agak untuk meluluskan tawaran pelaburan infrastruktur kerana bimbang akan tuduhan rasuah. Sesetengah pakar bagaimanapun lebih percaya penyiasatan terhadap rasuah sektor swasta mempunyai kesan yang besar terhadap keyakinan perniagaan di Vietnam, menimbulkan ketakutan yang meluas terhadap penyiasatan dan penelitian daripada Parti Komunis Vietnam. Daripada agensi diterbitkan semula dbharian.com.my bertarikh 8 Disember 2023 bertajuk Vietnam digegarkan skandal rasuah perbankan 57.9 bilion terbesar di Asia Tenggara. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru daripada bharian.com.my 7 Disember 2023. Saya letak jawatan untuk beri laluan orang baru, kata Ahmad Said. Berita penuh. Kuala Terengganu.
Datuk Seri Dr. Ahmad Said memaklumkan keputusannya meletak jawatan sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri bertujuan untuk memberi laluan kepada orang baru yang lebih muda menerajui parti. Malah, bekas Menteri Besar Terengganu itu berkata, beliau sendiri turut mencadangkan nama Datuk Rozi Mamat yang juga Setiausaha UMNO Negeri sebagai pengganti. Katanya, saya telah membuat keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu dan saya telah mencadangkan Datuk Rozi Mamat bagi menggantikan saya. Tambahnya lagi, untuk makluman semua, keputusan yang telah saya buat ini adalah semata-mata untuk memberi laluan kepada orang baru yang lebih muda bagi menerajui UMNO Negeri Terengganu, katanya melalui Facebook. Pada semalam, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan pelantikan Rozi yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telemong sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu yang baru berkuat kuasa serta-merta. Selain Rozi, turut juga diumumkan pelantikan bagi Menteri Besar Johor iaitu Datuk On Hafiz Ghazi sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor yang juga berkuat kuasa serta-merta. Dalam pada itu, Ahmad yang juga bekas Adun Kijal merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang membantunya sepanjang beliau menjadi pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu. Katanya, saya memohon kemaafan kepada semua yang terlibat dalam pentadbiran saya selama ini jika ada kekasaran atau kekurangan yang telah saya lakukan sepanjang pentadbiran saya di dalam UMNO Negeri Terengganu, katanya. Tambahnya lagi, saya berharap dengan pelantikan Datuk Rozi Mamat sebagai pengerusi Badan Perhubungan yang baru dapat menyuntik semangat baru dalam pentadbiran UMNO Negeri Terengganu nanti, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia, bye-bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya Sanusi dalam risiko besar sekarang untuk terpaksa beliau kehilangan dia punya pangkat, kehilangan dia punya jawatan, kehilangan duit beratus-ratus juta, berpuluh-puluh juta. Nah, inilah nama dia sudah jatuh di timpa tangga. Ini bukan setakat tangga, cik. Ini sudah jatuh di timpa kayu balak. Ditimpa kayu balak. Apa tidaknya Sanusi ada banyak kes sekarang rupa-rupanya yang kita mungkin terlupa atau lepas pandang kah. Kes pertama Sanusi yang hampir pasti dia kalah ialah kes dia menghina Sultan Selangor. Kalaulah dia dipenjara lebih daripada yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Negara Malaysia bahawa dia perlu untuk meletak jawatan, dia kehilangan semua jawatan, dia kehilangan hak, kehilangan kelayakan untuk jadi Menteri Besar, dia terpaksa letak jawatan. Habislah tidak ada sudah Panglima Perang PAS yang amat berani. Kadang-kadang celupar juga mulut, tapi kadang-kadang celuparan itu memakan diri. Aduh, itu belum lagi kalau dia kalah kepada Vincent Tan. Kalau dia kalah kepada Vincent Tan, Saman, bagus kalau dia boleh bayar. Kalau dia tidak boleh bayar dan itu terpaksa dipenjara kerana mengganti
bayaran yang perlu dia bayar macam mana? Pun terpaksa dia letak jawatan jugalah. Sanusi mau tidak mau terpaksa kehilangan kelayakan. Semua jawatan dia, semua kuasa dia kalau dia kalah mahkamah. Berharap sajalah supaya dia menang. Tapi nampaknya sekarang dadu atau dadu itu di tangan bukan di tangan Sanusi. Untuk kes Vincent Tan sudah ada pembayang bahwa ini pembayang saja. Tapi pembayang itu selalunya penting. Sudah ada pembayang bahwa Sanusi mungkin kalah kerana mahkamah sudah membenarkan injuksi menghalang daripada Sanusi berbuat balik apa yang dia buat dan menerbitkan apa-apa yang tidak betul lagi. Dan untuk memperkatakan perkara itu lagi. Nah, itu tandanya memang ada kes lah. Kalau tidak ada kes, saya pikir mahkamah terus boleh tolak, terus boleh nyatakan bahwa Vincent Tan punya pendakwaan itu tiada merit. Tapi kalau ada merit, jadi tunggulah nanti Vincent Tan akan jumpa Sanusi di mahkamah. Kalau dia kalah, habislah. Mana Sanusi mau cari duit beratus-ratus juta? Mana Sanusi mau cari minta kesian untuk cari duit beratus juta? Kalau tidak ada duit, habislah. Terpaksalah membuat lagi derma untuk Tin Melo. Denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Trending sekarang di media sosial ialah Sanusi bakal kalah di mahkamah. Mengapa dia bakal kalah di mahkamah? Sebab ramai orang melihat kejayaan pasukan pendakwaan untuk Vincent Tan dan Berjaya Land mendapatkan perintah injuksi. Berjaya mendapatkan perintah injuksi kepada Sanusi. Ramai orang melihat itu sebagai satu petanda awal bahawa ya memang ada kes prima facie di mana Sanusi telah mengeluarkan kenyataan berbaur fitnah kepada Vincent Tan. Yang Sanusi rasanya pada ketika itu mungkin dia terlampau excited untuk berkempen sampai dia lupa bahawa Vincent Tan ini bukan calang-calang manusia. Vincent Tan ini dan Berjaya Land bukan calang-calang manusia. Dan menurut Vincent Tan, kerana kenyataan yang dibuat oleh Sanusi itu telah menyebabkan kerugian, telah menyebabkan loss kepada ramai orang pemegang saham, lebih daripada 1,000 orang kot. Jadi selepas itu Vincent Tan telah membuat saman meminta supaya adanya ganti rugi ganti rugi teladan, macam-macam lagi lah ganti rugi. Bayangkan saja kalau 1,000 orang ini membuat keputusan dan mencadangkan kepada Vincent Tan dan Berjaya Land. Bayangkan saja kalau mereka mencadangkan kepada Vincent Tan dan Berjaya Land bahawa mereka perlu mendapatkan setiap seorang RM100,000 sahaja. Andai saja ada 1,000 orang yang rasa kerugian kerana kenyataan daripada Sanusi itu, andai saja ada 1,000 orang didarab dengan 100,000, itu adalah berapa juta? Mungkin ada orang yang champion matematik, boleh tolong saya kira. Tapi itu lebih kurang 100,000 darab 1,000, jadi lebih kurang 100 juta agaknya. 100,000 tambah 30, itu 100 juta. Untuk satu
ini ada 2 kerugian. Berjaya Corporation dan ada satu lagi, entah saya lupa nama dia. Tapi kalau dua-dua itu 100 juta, 200 juta. Sanusi bakal akan disaman 200 juta. Mana Sanusi mau cari itu? Mana Sanusi mau cari 200 juta? Kalaupun PAS tiba-tiba bekerja sama untuk membuat usaha sekali lagi dengan menggunakan derma Tin Milo, pun bukan mudah untuk dapat 100 juta 200 juta bukan mudah. Itu kalau 100 ribu. Kalau setiap orang meminta lebih daripada 100 ribu, bagaimana? Vincent Tan sebenarnya tak perlukan wang pun dari Sanusi. Dia dah cukup kaya, dah bilioner, bukan million, bukan jutawan. Dia itu bilioner. Orang yang ada harta yang tak akan habis lah. Jadi saya pun heran kenapa Sanusi pergi cucuk sarang tebuan. Kenapa Sanusi pergi kacau Vincent Tan? Vincent Tan tak ada apa-apa duit pun yang dia perlu. Dia dah jadi bilioner pun. Jadi sebenarnya Vincent Tan sama ada dia dapat bayaran atau tidak dari Sanusi, dia tetap sudah jadi bilioner. Tapi tindakan itu sangat perlu dilakukan oleh Vincent Tan supaya ada pengajaran, supaya tidak ada lagi dengan sembarangan, dengan suka-suka hatinya saja mengeluarkan kenyataan yang tanpa fakta bukti. Vincent Tan dah bagi peluang kepada Sanusi sebenarnya untuk memberikan bukti, mengeluarkan bukti daripada dakwaan dia itu. Tapi selepas tamat tempoh, nampaknya Sanusi tidak mampu untuk keluarkan bukti. Jadi nanti lawan di mahkamah lah. Yang Sanusi lawan ini bukan calang-calang, orang bilioner. Sanusi mau cari mana duit saya pun tidak tahulah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalau Sanusi cepat bertobatlah, dia tidaklah ada masalah begini. Sudah satu masalah dia yang belum selesai, iaitu dia didakwa kerana menghina Sultan Selangor dan mempersoalkan Agung. Belum selesai lagi, sudah ada lagi kes dia dengan Vincent Tan. Persoalan yang paling besar, kalau Sanusi kalah di mahkamah dan patut dipenjarakan, dia akan kehilangan semuanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye.